Anak 2 tahun sebulan tak dapat bercakap lagi. Itu kena tengok banyak. Itu banyak kisah tu. Kalau 2 tahun sebulan, 2 tahun ke atas lah. 2 tahun ke atas untuk anak yang 2 tahun ke atas. Tak kisah anak siapa, tapi 2 tahun ke atas. Okay, bukan dituju pada puan seorang ni. Ni saya tujukan pada semua. Okay, memang saya tanya aja apa. Saya apa tu, maksudnya saya jawab soalan puan, tapi ni saya tujukan pada semua yang ada anak 2 tahun dan ke atas dan masih belum bercakap lagi. Okey, kalau yang itu dia sebenarnya lebih kepada masalah bahasa. Ini kita tak cerita masalah pelat lagi belum. Tak payah maksudnya boleh tahu, tapi kita jangan concern sangat pasal sebutan lagi. Sekarang ni concern kepada macam mana dia nak hasilkan first word dulu. Macam mana kita nak bagi dia bercakap dan keluarkan perkataan je dulu. Okey, jadi kalau yang umur 2 tahun ke atas ataupun 3 tahun, 4 tahun ke 2 tahun ke atas lah yang tak bercakap lagi, yang ni memang kena betul-betul tengok. Ini yang itu yang saya ajar masa ALC tu, yang ni lah saya ajar sebenarnya. Kita tengok stage yang mana yang dia ada masalah yang menyebabkan dia tak bercakap lagi. Sebenarnya kanak-kanak nak bercakap, dia perlu master ataupun perlu mempelajari banyak skill dekat bawah sebelum dia boleh bercakap tu. Kan dia bercakap contoh umur setahun, sepatutnya kanak boleh bercakap. 0 hingga setahun tu banyak skill yang dia kena belajar untuk membolehkan dia bercakap. Jadi maksudnya kalau umur 2 tahun masih lagi tak bercakap, skill yang develop sebelum setahun ni mesti ada yang tak settle. Mesti ada yang tak settle. Confirm. Mesti ada. Okay, sebab tu dia tak boleh bercakap lagi. Sebab ada masalah yang terjadi dalam development. Kita tak tahu yang mana satu. Dia ada banyak skill. So saya nak sebut sangat banyak. Okay, dia ada banyak skill yang dia kena develop. Semua cuma mungkin daripada senarai skill tu tadi, mungkin ada beberapa yang tak develop. So that's why bila yang beberapa ni tak develop, membuatkan sepatutnya umur setahun dah boleh cakap tapi dia tak cakap lagi. Sampai melarat sampai 2 tahun. Okay, 2 tahun tak bercakap, yang itu memang kita perlu concern. Perlu concern sebab situasi sekarang tak sama dengan dulu. Kalau anak tak cakap sekarang, selalunya banyak skill yang ketinggalan. Banyak skill yang ketinggalan. Itu kena check. Satu kena check, kena jumpa terapis check. Dan kena belajar juga macam mana nak ajar balik anak tu untuk dapatkan balik skill tu. Okay, sebab skill, bayangkan okay, bayangkan selama 2 tahun, okay, contohlah skill 6 bulan tertinggal. Skill yang 6 bulan, sepatutnya skill tu dia dapat pada usia 6 bulan, tapi dia tak dapat sampai umur 2 tahun. Okay, 2 tahun dia tak dapat lagi skill 6 bulan tu. So skill 6 bulan tadi, dia akan develop skill ke 8 bulan. Skill 8 bulan tadi membantu untuk develop skill setahun. Skill setahun untuk membantu untuk develop skill yang setahun setengah. Tapi kalau 6 bulan punya skill tak dapat dan kita tak betulkan, maksudnya skill setahun dia tak dapat, skill setahun tengah pun tak dapat sebab terganggu yang 6 bulan tadi ni, terstuck kat situ. So mungkin ada skill yang lain tu develop. Cuma skill yang ini, yang untuk bercakap tadi tu, dia tak develop, dia tertinggal. So that's why nak kena betulkan balik skill tu daripada basic, daripada bawah, daripada akar umbi tu nak kena betulkan. So ini jawapan saya secara umum lah. Secara umum, dan that's why kena check betul-betul lah. Sebab dia bukanlah secara straightforward. Kalau anak tak cakap, kita kena buat benda ni. Dia bukan straightforward macam tu. So kita kena cari punca dia kenapa. Skill yang mana tadi yang dia tertinggal ni? Mana satu yang dia tertinggal ni? Kena korek balik. Mana satu tertinggal ni? Betulkan yang tu. Katalah ada skill A sampai Z, okay, nak sampai setahun ni kan, yang 0 sampai setahun ni, okay, ada skill A sampai Z yang dia perlu untuk membolehkan dia bercakap. Skill ada skill BCD yang tertinggal. Betulkan skill BCD ni, macam tu, kan. So dia macam tu efek dia. So confirm kalau 2 tahun tak bercakap lagi, mesti ada skill yang tertinggal, mesti ada, walaupun satu. Kena check. Okay, kena check. Saya nak cerita kat sini, banyaklah skill tu, sangat banyak. Contoh skill dia, skill meniru, eye contact, attention, skill sensory, skill motor, banyak tu. Contoh yang paling simple lah, attention yang patut dapat 6 bulan, pada umur setahun pun tak dapat lagi, dia akan efek semua development. Contoh, patutnya by umur setahun anak boleh respon, by umur 6 bulan anak dah boleh respon pada nama. Okay, ni contoh saya bagi satu je. Untuk contoh anak umur 6 bulan dah boleh respon pada nama sepatutnya. Okay, ini development normal. Tapi 6 bulan tu tak boleh respon lagi, setahun tak boleh respon nama lagi. Maksudnya dah ketinggalan ni. Umur yang patutnya skill tu dapat masa umur 6 bulan, tapi umur setahun tak dapat lagi skill respon bila dipanggil. Kan, kita panggil dia boleh pusing. Dia respon cepat tau, bukan esok respon kan. Okay, so
Yang ini tadi ni, contoh dia melarat sampai 2 tahun, dia makan efek semua development yang melibatkan attention. Yang tu skill attention tu. Okay, respon pada nama bila dipanggil itu skill attention. Kalau kita tengok di senarai, dipanggil sebagai tumpuan, skill tumpuan, respon pada nama. Okay, so let's say patutnya dapat 6 bulan tapi setahun tak dapat respon lagi. So sebenarnya skill yang 6 bulan, respon pada nama, okay, dia akan bawa kepada, okay, membolehkan kanak-kanak tu belajar untuk faham perkataan. Belajar skill tu perlu untuk membolehkan kanak-kanak belajar macam mana nak gunakan gesture. Skill attention 6 bulan tadi ni perlu untuk membolehkan kanak-kanak tu faham macam mana nak buat komunikasi dua hala. Skill attention berusia 6 bulan tadi tu perlu supaya kanak-kanak tu boleh tiru apa yang kita cakap. Jadi bayangkan kalau skill 6 bulan tu dia tak dapat sampai umur setahun, jadi pada umur setahun tu anak tu takkan dapat skill two-way communication, takkan dapat skill meniru, takkan dapat skill yang kefahaman. Contohnya dia akan melibatkan banyak skill lain pula. Padahal satu skill je dia tinggal masa umur 6 bulan tu. Dia berkait tau. Skill tu dia akan berkait antara satu sama lain. Bila satu skill terganggu, skill lain pun akan terganggu sekali. Itu saya bagi contoh je satu skill. Macam mana nak tahu tu, kena jumpa terapis lah. Salah satu cara yang lebih mudah. Jumpa terapis, nanti terapis tunjukkan. Okay, jumpa speech therapy ataupun occupational therapist lah. So dia selalunya speech therapy, occupational therapist, dia work benda yang berbeza, tapi biasanya dia boleh nampak mana satu yang ada masalah. Boleh jumpa speech therapy atau occupational therapist yang berdekatan lah, yang senang nak pergi. Okay, itu salah satu cara yang cepat lah untuk kita dapat kena pasti.